Apa yang berada di fikiran anda saat mendengar perkataan komunisme, kekejaman, sistem ekonomi, atau kesejahteraan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah video pada kali ini saya ingin kongsikan kepada anda tentang fahaman ideologi komunisme. Okey, pada video kali ini kita nak memfokuskan kepada bagaimana tercetusnya fahaman komunisme. Komunisme adalah sebuah fahaman ataupun ideologi yang mana menolak kepemilikan barang secara pribadi dan menganggap barang ni semua harta milik bersama seperti tanah, kilang, kenderaan dan sebagainya tidak boleh dimiliki oleh pihak tertentu. Komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx pada abad ke-18 yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Manifesto Komunis. Okey, bagaimana tercetusnya fahaman komunisme ini adalah apabila Karl Marx ni melihat kesan buruk yang timbul akibat daripada revolusi perindustrian pada tahun 1789. Karl Marx melihat kewujudan sosial, politik, ekonomi yang sangat tidak adil dan kejam kepada rakyat kebanyakannya lah pada waktu itu. Sedangkan golongan kaya ni menikmati kemewahan yang mudah hasil daripada eksploitasi tenaga buruh dan penindasan berasaskan kedudukan. Dari situ Karl Marx menggelar golongan pekerja ni sebagai proletariat, iaitu perkataan yang berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud golongan miskin, yang mana masyarakat yang paling rendah dalam masyarakat Roman. Manakala golongan kaya pula, Karl Marx menggelar mereka sebagai bourgeois, iaitu golongan kelompok kecil yang mempunyai pengaruh dalam pengusaha dan golongan bangsawan dan saudara kaya lah. Daripada itu Karl Marx ni mula fikir bagaimana apakah tindakan yang perlu dilakukan supaya dapat membuat perubahan terhadap situasi itulah. Karl Marx mencuba pelbagai pendekatan yang dirasakan dapat menjadi penyelesaian yang paling berkesan terhadap situasi tersebut. Apabila bertahun-tahun membuat kajian dan pendekatan, akhirnya Karl Marx membuat keputusan bahawa cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah pengusaha ni perlu mempunyai perusahaan sendiri dan menentukan sendiri hal yang berkaitan dengan perindustrian. Daripada fahaman tersebut, maka golongan pekerja ni berusaha untuk mengambil alih semula mesin-mesin mereka, kilang-kilang mereka, model-model mereka daripada golongan-golongan bangsawan ni lah. Perkara ni ada disebut di dalam buku Karl Marx tu, iaitu yang bertajuk Manifesto Komunis tu. Karl Marx menulis di dalam bukunya, hal terpenting komunisme adalah merampas harta kaum bourgeois. Daripada situ golongan pekerja ni mula memusatkan atau mengumpul segala faktor pengeluaran kuasa negara, dan golongan pekerja ni meletakkan diri mereka juga sebagai pemerintah yang menentukan hal yang berkaitan dengan ekonomi negara. Daripada fahaman itu, maka wujudlah satu negara yang masyarakatnya hidup dalam satu kelompok ataupun kelas. Daripada kehidupan masyarakat pada waktu itu sangat harmoni, aman, tenang dan tidak timbul perasaan iri hati dan sebagainya lah. Dan apabila fahaman ini terus berkembang, maka golongan kaya dan bangsawan ni sangat risau dan mereka merasakan diri mereka dan kedudukan mereka tergugatlah pada waktu itu. Dan lebih-lebih lagi apabila golongan tertindas ni sudah bergabung tenaga untuk merampas kuasa dengan kekerasan dan terjadinya berlaku pertumpahan darah demi mencapai matlamat untuk hidup sama rata yang diperjuangkan oleh mereka dalam fahaman komunisme ni. Kesimpulan yang kita dapat buat daripada fahaman ideologi komunisme ni, dan lebih utama lagi bagaimana tercetusnya fahaman komunisme ini, dapat kita simpulkan bahawa komunisme ni adalah sebuah ideologi yang mana mahu menuntut kesamarataan dan melawan penindasan kaum pemodal pada ketika itulah. Dan apabila mereka ni mendapat kuasa, mereka ni menggunakan kuasa mereka untuk mengganas dan membunuh ramai orang, seperti yang kita dapat lihat di China, di Soviet Union dan bermacam-macam negara lagi lah. Dan dari sudut pandang Islam pula, fahaman ini adalah sangat bertentangan dengan akidah Islam, dan diharap kita semua tidak terpengaruh terhadap fahaman inilah. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada fahaman ini. Sekian itu saja yang saya dapat kongsikan pada video kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada video akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.